Di Malaysia, terdapat beberapa lokasi yang dianggap paling seram seperti Hotel Fast World Genting Highland, Bukit Tunku dan Istana Yeli Batu Gajah. Sebut saja Istana Yeli, ramai merasa seram sejuk tentang kisah hantu yang menyelubungi istana tersebut. Tetapi sebelum menyelusuri kisah seram kediaman itu, molek untuk mengetahui latar belakang bekas pemiliknya, William Kelly Smith. Smith yang berasal dari Morayfield, Scotland, dilahirkan pada 1 Mei tahun 1870 dalam sebuah keluarga petani. Anak ketiga daripada 5 adik-beradik, ia bukan satu kehidupan yang mudah untuk diharungi pada tahun-tahun awalnya. Bagaimanapun, Smith bernasib baik kerana beliau lahir dalam era di mana Britain sibuk meluaskan pengaruhnya di Timur Jauh, termasuk Tanah Melayu, Borneo, Burma dan India. Bagi orang muda sepertinya, inilah peluang untuk mencari kekayaan di koloni-koloni British itu. Dan itu mendorongnya ke Batu Gajah Perak pada tahun 1890 untuk bekerja dengan Charles Alma Baker, seorang peneroka koloni dari New Zealand. Smith yang ketika itu sudah mendapat latihan sebagai jurutera awam membantu kerja-kerja tinjauan dan pembinaan jalan di selatan Perak. Beberapa tahun selepas itu, beliau menubuhkan firma kejuruteraan, kontraktor dan arkitek sendiri. Smith menyangka nasibnya berubah selepas mendapat kontrak membekalkan balas selama 2 tahun untuk Perak Railway pada tahun 1896. Bagaimanapun, projek tersebut dibatalkan tidak lama selepas ia dilancarkan. Di sebalik kegagalan itu, Smith tidak berputus asa. Ini kerana hubungan perkongsian yang dibina dengan Baker telah meraih keuntungan lumayan. Keuntungan ini digunakan untuk membeli lot tanah seluas 607 hektar di Batu Gajah dengan estet tersebut diberi nama Estate Kelas. Nama Kelas diambil sempena nama kediaman lamanya di Scotland, Easter Kelas. Pada awalnya, Smith memberi fokus kepada tanaman kopi, tetapi ia tidak membuahkan hasil. Ini kerana harga komoditi tersebut berkurangan berikutan persaingan sengit membabitkan bekalan kopi yang diekspor dari Brazil. Smith kemudiannya memberi fokus kepada tanaman getah kerana percaya bahan tersebut amat diperlukan untuk ciptaan yang mengubah dunia otomotif, tayar pneumatik. Dalam masa singkat, beliau meraih keuntungan daripada tanaman komoditi itu. Bagaimanapun, pada tahun 1903, Smith berangkat pulang ke Scotland untuk menziarahi ibunya yang sedang nazak. Selepas menguruskan pengebumian ibunda tercinta, beliau pulang ke Tanah Melayu dan bertemu dengan seorang wanita kaya bernama Ignace. Hubungan cinta terjalin semasa pelayaran ke Tanah Melayu dan ia dimeterai menerusi ikatan perkahwinan tidak lama selepas tiba di Pulau Pinang. Pasangan pengantin baru ini memulakan kehidupan sebagai suami isteri di kediaman kayu Smith di Batu Gajah. Setahun selepas itu, rumah tangga mereka diceriakan lagi dengan kehadiran puteri sulung Helen. Bagi memastikan kediamannya itu selesa untuk keluarga tercinta, Smith memilih menggunakan batu bata yang menyerap haba daripada kayu untuk rumah agam yang mahu dibinanya. Tetapi ini bermakna beliau perlu meminjam daripada tabung amanah milik isterinya yang hanya boleh diakses selepas 5 tahun. Dan ini membawa kepada pelbagai masalah kepada Smith di kemudian hari. Pertama, beliau gagal mendapat bayaran pendahuluan kedua daripada tabung amanah isterinya. Kedua, perusahaan kuari dan pelembungan biji timah yang diusahakan mengalami kerugian besar. Lebih buruk, kebanyakan ternakan lembunya mati akibat jangkitan penyakit. Smith cuba menanam lebih banyak pokok getah, tetapi ini mengakibatkan modal kerja yang dimilikinya habis. Berdepan prospek kemuflisan, beliau menjual 2/3 estet Kelas kepada Harrisons dan Crosfield pada tahun 1906. Susulan itu, syarikat menamakan semula estet sebagai Kinta Kelas Limited dan mengekalkan Smith sebagai pengarah urusan ladang. Smith dan Agnes turut dibenarkan mengekalkan pemilikan ke atas banglo mereka dan 202 hektar lot tanah. Dengan wang pewarisan isterinya sebanyak $300,000 diterima pada tahun 1908, ia menyediakan batu asas untuk rumah agam yang diidamkan beliau. Smith membina rumah agamnya di sepanjang jalan Batu Gajah Gopeng bersebelahan Sungai Raya, anak sungai yang mengalir ke Sungai Kinta. Beliau turut diberi lesen menghasilkan batu bata di tapak pembinaan dan membawa kumpulan pembina dan artisan dari Madras, India.
Mengikut perancangan, Smith mahu membina 14 buah bilik untuk keluarga besarnya, loteng, gelanggang tenis di bumbung, kandang kuda dan lubang untuk lift. Kesemua ciri ini masih boleh dilihat di Istana Kelly sehingga hari ini. Bagaimanapun, hasrat Smith untuk melengkapkan pembinaan rumah agam tersebut tidak kesampaian lantaran Perang Dunia Pertama tercetus pada tahun 1914. Dalam tempoh tersebut, Smith dan Agnes dikurniakan seorang lagi cahaya mata, iaitu Anthony, pada tahun 1914. Sepanjang tempoh Perang Dunia Pertama, mereka mengusahakan tanaman sendiri sebagai cara menyediakan sumber makanan mereka sekeluarga. Pada 1918, Perang Dunia Pertama berakhir dan Smith berharap kerja pembinaan dapat disambung semula. Tetapi pada tahun itu, wabak flu Sepanyol melanda seluruh dunia, termasuk Tanah Melayu. Ramai pekerja Smith termasuk kumpulan pembina dan artisan untuk Istana Kelly mati akibat wabak berkenaan. Kemudian pada tahun 1926, Smith dan Agnes berangkat ke Eropah untuk menziarahi dua cahaya mata kesayangan mereka itu dan mengambil lift untuk Istana Kelly. Sekiranya ia dipasang di situ, ini menjadikan lift tersebut sebagai pertama digunakan di Tanah Melayu. Namun begitu, manusia hanya merancang, tetapi Tuhan yang menentukan segala-galanya. Semasa di Lisbon, Portugal, Smith berharap dapat memuktamadkan konsesi ladang yang mahu diusahakan di Timur Timur. Tetapi dia diserang penyakit pneumonia dan mati di bilik hotelnya pada usia 56 tahun. Agnes yang patah hati memilih menjual semua baki hartanah kepada Harrisons dan Crosfield dan pulang ke Scotland bersama anak-anaknya. Bagi Harrisons dan Crosfield, ladang yang diusahakan Smith itu tidak mendatangkan keuntungan lalu memilih mengabaikan terus pelaburan mereka. Istana Kelly kemudiannya ditinggalkan sebelum ia ditelan oleh hutan belantara sekitarnya. Jadi, bagaimana Istana Kelly diberi julukan sebagai tempat yang paling menyeramkan di Malaysia? Bertahun-tahun sebelumnya, semasa ia masih dalam keadaan terbiar, ia sentiasa menjadi tumpuan pelancong asing, terutama pencinta alam. Kebiasaannya, mereka di situ untuk merakam imej haiwan-haiwan nokturnal yang wujud ketika itu. Kisahnya, pasangan pelancong Kanada mengambil gambar haiwan nokturnal yang wujud sekitar rumah agam berkenaan. Semasa memerhatikan setiap gambar yang diambil, si pelancong terkejut melihat kelibat lembaga seorang lelaki yang berdiri di balkoni Istana Kelly. Ini membawa kepada kabar angin bahawa hantunya telah kembali ke Istana Kelly untuk bersama dengannya untuk selama-lamanya. Atas sebab itulah, di rumah agam tersebut, wujud program pelancongan malam paranormal merongkar fakta misteri di Istana Kelly. Di sini, pelancong diberi peluang merasai pengalaman paranormal di rumah agam berkenaan pada waktu malam dalam situasi selamat, selesa dan terkawal. Dan jika bernasib baik, pengunjung boleh mengalami fenomena paranormal sekitar kawasan berkenaan. Selain hantu Smith, ada pengunjung mendakwa mendengar tangisan budak kecil atau melihat kelibat lembaga budak perempuan berusia 6 tahun memakai gaun berwarna putih. Kebiasaannya, fenomena ini berlaku di bilik Helen, puteri sulung Smith. Hantu yang dilihat di situ memunculkan diri selama beberapa saat sebelum menghilang. Disebabkan reputasi Istana Kelly ini, ia diberi gelaran sebagai antara kawasan paling menyeramkan di Malaysia oleh portal pelancongan Expedia. Atas sebab sama, pengunjung hanya dibenarkan berada di Istana Kelly sehingga 6 petang sahaja. Ini kerana waktu 5.30 petang hingga jam 7.30 malam dan jam 2 pagi hingga jam 3 pagi dianggap waktu puncak bagi hantu-hantu ini muncul.